Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk semua, kepada Ustaz Arif dan rakan-rakan sekalian yang saya kasihi. Saya merupakan pembentangan yang pertama. Nama saya adalah Nadia binti Abdahari. Nombor matrik I17202137. Kumpulan kami telah mendapat tajuk iaitu agama-agama yang terdapat di Malaysia. So seperti yang makna yang kita sedia maklum, yang terdapat banyak agama yang terdapat di Malaysia lah. So yang kami pilih hanyalah ada yang tertentu saja, tak ambil semua, iaitu agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Bahai. So untuk bahagian saya akan menceritakan berkaitan dengan agama Buddha lah. So sejarah dia, dari segi sejarahnya, Siddhartha Gautama ni lahir pada tahun 623 SM di Taman Lumbini, Nepal. Maafkan saya. Kitab suci agama Buddha iaitu Tripitaka. Agama Buddha yang pertama kali masuk ke Indonesia ialah pada abad ke-5 Masihi lah. So diduga pertama kali dibawa oleh pengelana dari China bernama Fasin. So itu sedikit dari segi orang cakap sejarah dia lah. So sekarang ni kita beralih kepada tokoh dia pula. So tokoh dia adalah Gautama Buddha, iaitu seorang ahli fikir dari India dan juga merupakan seorang pengasas agama Buddha lah. Dia lahir dekat dengan Kapilavastu, iaitu sekarang ni berada di negara sekarang ni tempat tu berada dekat negara Nepal. So anak kepada ketua kasta pahlawan Sakya dan dikenali sebagai Siddhartha. Itu dia punya sedikit pasal tokoh lah. Yang seterusnya adalah kepercayaan agama Buddha. So kita dapat lihat kat sini, antara kepercayaan agama Buddha ialah yang pertama, empat kesunyataan mulia yang pertama, dan yang kedua adalah hukum perbuatan dan kelahiran kembali. Yang ketiga, 3 cara umum, iaitu tidak kekal, penderitaan dan juga tanpa jiwa yang kekal. So yang terakhir adalah hukum sebab musabab yang saling orang cakap bergantungan. Itu adalah sedikit berkaitan dengan orang cakap agama Buddha di Malaysia lah. Itu yang saya jelaskan tadi dari segi sejarah dia, dari segi tokoh, dari segi konsep pemikiran agama Buddha tu sendiri macam mana, dan yang terakhir adalah kepercayaan agama Buddha tu sendiri. So sekarang kita pergi kepada konsep pemikiran orang cakap agama Buddha ni macam mana. So yang pertama adalah percaya kepada adanya Sang Hyang Adi, iaitu Sang Hyang Adi Buddha, iaitu bersifat pengasih, penyayang, maha mengetahui dan juga bijaksana. Yang kedua adalah percaya kepada adanya Bodhisattva, iaitu calon Buddha, dan para Buddha yang terdapat 3 Bodhisattva yang berusaha mencapai tingkat Buddha dengan keutamaan yang berbeza. So sekarang ni ada 3 peringkat dia. Yang pertama adalah peringkat pertama iaitu Bodhisattva Panadika, iaitu mengutamakan kebijaksanaan. Dan yang kedua adalah Bodhisattva Saddadika, iaitu utama keyakinan terhadap Buddha lah. Dan yang terakhir sekali adalah Bodhisattva Viryadika, iaitu mengutamakan pengabdian kepada umat manusia yang orang cakap menderita. Itu adalah sedikit pasal konsep pemikiran Buddha. Kalau kita tengok konsep pemikiran Buddha ni, dia lebih kepada orang cakap mengutamakan lebih kepada kebijaksanaan, keyakinan terhadap Buddha tu sendiri, dan juga orang cakap macam mana diorang mengabdikan kepada umat manusia yang menderita ni. Diorang pandai orang cakap cari cara macam mana diorang nak tolong manusia-manusia yang menderita. Itu saja daripada saya, dan saya serahkan
kepada pembentangan yang seterusnya untuk agama Kristian, Hindu, Sikh dan Bahai. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwan Nabihah binti Muhammad Azman. I173025119 akan menerangkan tentang agama Kristian. Okey, agama Kristian ini bermula apabila kelahiran Jesus Christ yang dilahirkan oleh ibunya Maryam ataupun dikenali sebagai Mary. Jesus dilahirkan di Palestin dan tarikh sebenar kelahiran Jesus ini tidak diketahui secara tepat oleh para pengkaji, dan kitab yang dibawa oleh Jesus ialah kitab Injil dan secara modernnya kitab Bible. Orang Kristian ini percaya bahawa Jesus diutuskan oleh Tuhan untuk mengampunkan dosa silam ataupun dosa warisan. Dan mereka percaya bahawa Jesus ini mampu menyembuhkan pelbagai penyakit seperti sopak, dapat menghidupkan orang yang telah mati dan menghalau jin dan syaitan. Tokoh ataupun pengasas agama Kristian ini dibawa oleh Saint Paul of Tarsus. Okey, Paul ini sebenarnya seorang yang berbangsa Yahudi, dilahirkan dalam keluarga Yahudi dan amat fanatik terhadap agama beliau. Beliau ini bersuku kaum Benyamin dan dilahirkan di Bandar Tarsus. Sebelum beliau ini mengikuti agama Kristian, beliau ini sangat fanatik terhadap agama beliau. Dan oleh kerana terlalu fanatik, Paul ini telah tangkap ramai pengikut-pengikut Jesus dan membunuh mereka. Tetapi setelah masuk kepada agama Kristian ini, beliau sangat bekerja keras untuk menyebarkan agama Kristian ini. Ketuhanan bagi agama Kristian ini pula adalah mereka percaya kepada konsep Trinity. Trinity ini adalah yang pertama Bapa kepada Tuhan, yang kedua adalah Anak kepada Tuhan, yang ketiga adalah Roh Kudus. Okey, Bapa Tuhan ini merupakan Tuhan yang mencipta alam. Anak Tuhan ini adalah yang datang ke dunia sebagai juru selamat, yaitu di mana mereka percaya anak Tuhan ini datang ke dunia untuk menjadi seorang penyelamat mereka. Jadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh ini yang akan masuk ke dalam diri orang-orang yang suci. Jadi doktrin kepada agama Kristen ini sebagai dua, yaitu satu penjelmaan, di mana mereka percaya itu Tuhan menjelmakan dirinya melalui Jesus, di mana Tuhan ini menjelmakan dirinya sebagai seorang manusia melalui Jesus. Dan yang kedua adalah dosa warisan. Dosa warisan ini merupakan salah satu dosa yang telah dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa di syurga, sehingga mereka ini melanggar hukum dan diturunkan ke dunia. Dan itu merupakan dosa yang telah dosa pertama manusia yang dilakukan di dunia ini. Ritual di dalam agama Kristen ini ada banyak. Sebagai contoh, pembaptisan. Pembaptisan ini merupakan salah satu upacara, yaitu terjun ataupun memandikan ataupun menenggelamkan orang sebagai penerimaan seseorang itu memeluk agama Kristen, ataupun dia juga bertujuan untuk menghapuskan dosa dan ia dilakukan sekali seumur hidup. Yang kedua adalah jamuan suci. Jamuan suci ini dihidangkan kepada mereka anggur ataupun arak dan juga roti kering sebagai santapan. Jadi mereka ini dianggap apabila mereka memakan anggur ataupun arak dan roti kering itu, mereka dianggap sudah bersatu dengan roh Jesus. Yang ketiga adalah pengampunan, di mana mereka ini akan membuat satu pengakuan dosa kepada pederi. Dan yang keempat adalah pelantikan pederi. Pelantikan pederi ini dianggap mampu
maksud saya pederi ini mereka yaitu agama Kristen ini menganggap bahwa pederi ini boleh berhubung terus dengan Tuhan, di mana pederi ini juga sebagai pengajar dan juga yang memimpin mereka para jemaah untuk menyebarkan agama Islam, dan ia juga dikenali sebagai wakil kepada Yesus. Yang kelima adalah sembahyang, di mana sembahyang ini mereka boleh dilakukan secara individu ataupun berkumpulan dan dilakukan setiap hari Ahad. Oleh itu mereka menganggap bahwa hari Ahad merupakan hari suci bagi agama Kristen. Dan yang terakhir adalah pengukuhan. Pengukuhan ini dilakukan untuk memperbaharui tahap keyakinan dan keimanan seseorang kepada agama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najibah binti Cik Mazura, nombor matrik I1810254, dan saya akan teruskan pembentangan dengan tajuk Hinduism, iaitu agama Hindu. Okey. Ini menunjukkan simbol bagi agama Hindu, yang mana simbol ini terdiri daripada perkataan Sanskrit yang berbunyi Om ataupun Om, dan simbol ini mewakili Brahman dalam agama Hindu, yang mana mereka menganggap ia suci. Kita masuk sedikit berkaitan dengan pengenalan agama Hindu. Agama Hindu ini merupakan agama yang tertua serta ia telah wujud beribu-ribu tahun dahulu, dan sebelum dipanggil dengan agama Hindu, sesetengah sarjana Hindu memanggil dengan gelaran Vedanta. Dan aspek penting dalam agama Hindu adalah 3 perkara, iaitu Brahman, karma samsara dan moksha. Karma samsara ini, karma bermaksud perbuatan, samsara itu bermaksud kitaran kehidupan, dan karma samsara ini bermaksud satu kehidupan manusia berulang-ulang dalam satu roda yang tiada permulaan dan perakhirannya. Okey, maksud dia dalam agama Hindu ini iaitu satu pusingan kehidupan yang mana ia berada di atas jalan yang sama. Dan moksha pula bermaksud jalan keselamatan bagi agama Hindu, dan matlamat hidup agama Hindu ini adalah untuk mencapai moksha, yang mana apabila seseorang penganut itu dia mencapai moksha, dia tidak akan lagi dilahirkan di dunia kembali, dan dia akan bersatu dengan Tuhan, dan dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan cara bagi seseorang penganut tu untuk nak mencapai moksha adalah dengan yoga syara, yang mana yoga syara ini bermaksud aspek penyucian jiwa, yang mana dengan melalui 4 cara, iaitu yang pertama karma yoga, yang kedua yana yoga, yang ketiga bhakti yoga, dan yang keempat iaitu raja yoga. Okey, kita masuk kepada slide yang seterusnya, iaitu slide sejarah agama Hindu, yang mana mengikut kajian fakta sejarah, agama ini telah wujud hasil daripada pertembungan antara dua bangsa, iaitu bangsa Arya, yang mana bangsa Arya ini iaitu pendatang yang berkulit putih, dengan Dravidia, iaitu penduduk asal yang berkulit gelap, yang mana setelah mereka berpindah dan menjelajahi lembah Indus ini, mereka pun mula bergaul dengan penduduk lembah Indus. Lalu kepercayaan mereka mula bercampur dengan kepercayaan yang telah sedia diamalkan di lembah tersebut. Manakala menurut catatan sejarah dan kajian ketamadunan, penduduk di lembah tersebut sememangnya didapati mempercayai kepercayaan politisme, iaitu satu kepercayaan yang mengamalkan penyembahan dan menganuti kewujudan banyak dewa ataupun Tuhan di alam ini. Dan hasil dari pencampuran itu lahirlah dan berkembanglah agama Hindu. Dalam slide tersebut ada menyatakan bahawasanya perbezaan antara Arya dengan Dravidia. Kita tengok perbezaan Arya terlebih dahulu, yang mana Arya ini datang ke lembah Indus, dan Dravidia pula ialah penduduk asal lembah Indus. Okay. Yang kedua, penduduk Arya ini berkulit putih seperti yang tadi, dan Dravidia pula berkulit gelap. Dan Arya pula iaitu percaya satu Tuhan sahaja, manakala Dravidia pula percaya dewa-dewa.
Okey, seterusnya ialah konsep ketuhanan dalam agama Hindu, yang mana terdapat dua golongan di dalam agama Hindu ini. Golongan pertama iaitu orang yang terpelajar, iaitu ia menganggap Hindu ini adalah agama monoteism, manakala golongan kedua ialah orang yang biasa, ia menganggap Hindu adalah agama polytheism. Dan konsep ketuhanan dalam agama Hindu yang paling tepat ialah pantheism, iaitu percaya penjelmaan Tuhan, percaya kepada satu Tuhan tetapi melalui banyak penjelmaan. Konsep ketuhanan yang pertama ialah konsep Avatar, iaitu pantheism, yang mana disebabkan oleh penjelmaan maka terhasillah lebih 300 million Tuhan, dan semua adalah Brahman, iaitu Tuhan, dan Brahman iaitu Tuhan adalah semua. Okay. Bagi konsep ini, ia mengatakan mempercayai setiap benda adalah suci dan mengandungi unsur-unsur ketuhanan, dan Tuhan wujud dalam semua benda dan semua benda adalah Tuhan. Daripada penjelmaan itu, maka terhasillah dewa-dewa, iaitu yang pertama Surya, iaitu dewa matahari, dan Agni, dewa api suci, dan Indra, dewa perang, dan Soma, iaitu dewa tumbuhan. Okay. Kita masuk kepada konsep yang kedua, iaitu konsep henotheism, iaitu konsep ini dia mempercayai kepada banyak Tuhan tetapi ia menyembah hanya satu Tuhan yang paling agung, dan percaya bahawa Tuhan itu mempunyai hierarki yang lemah dan yang paling kuat, dan ini menunjukkan bahawasanya tahap kuasa Tuhan adalah berbeza bagi konsep henotheism. Dan yang ketiga iaitu konsep anthropomorphism, iaitu konsep ini Tuhan ia mempunyai karakter dan kehidupan seperti manusia, contohnya seperti berkahwin, berkeluarga, beranak pinak. Antara tokoh-tokoh bagi agama Hindu, yang pertama iaitu Sri Ramachandra, yang mana ia dikenali oleh orang Hindu sebagai avatar, dan kehidupan Ramachandra ini dianggap sebagai contoh yang sempurna, yang mana dari segi pengabdiannya dan pengalaman dan ajarannya boleh didapati di Mahayana. Dan tokoh yang kedua itu Sri Krishna, iaitu dikenali sebagai avatar Vishnu, yang mana kehidupan dan teladan Krishna ini dapat dibaca di Mahabharata yang agung, dan dia digunakan sebagai tokoh penting dalam Bhakti Yoga. Dan Mahatma Gandhi ini merupakan seorang nasionalis dan ahli politik India, yang mana ia memperjuangkan hak wanita serta ketidakadilan sosial, dan memimpin dengan tunjuk perasaan tanpa kekerasan terhadap Britain. Dan Mahatma Gandhi ini adalah seorang Hindu yang taat, yang mana ia menerima kepercayaan asas semua agama dunia. Kewajipan dalam agama Hindu bagi seorang penganut agama Hindu yang mereka perlu ikut, antaranya ialah wanita dan lelaki harus menutup aurat, orang muda wajib menghormati orang tua, dan wajib sembahyang dan beribadah kepada Tuhan. Yang mana cara mereka menunaikan sembahyang, cara mereka beribadah itu tidak sama dengan ajaran agama Islam. Dan larangan dalam agama Hindu juga antaranya ialah dilarang makan daging atau bahan dari badan binatang, dan dilarang membunuh termasuk dengan binatang, dilarang minum arak, dilarang mencuri dan merompak, serta dilarang membuat sesuatu perkara yang boleh merosakkan kehidupan. Dan slide yang terakhir ini merupakan tempat-tempat ibadat bagi agama Hindu di Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisarah Nur Syafiqah binti Fadlizan. Nombor matrik I181025666. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan agama Sikh. Populasi agama Sikh di Malaysia lebih daripada 100,000 orang. Perkataan Sikh berasal daripada perkataan Sisha yang bermaksud murid ataupun pengikut. Pengasas bagi agama Sikh adalah Guru Nanak. Beliau dilahirkan di Lahore pada tahun 1469 dan meninggal dunia pada tahun 1539. Beliau berketurunan bangsawan yang pada asalnya adalah beragama Hindu. Dalam kehidupan beliau sangat meminati ajaran Ramanan
dan juga ajaran Kabir Pantis, yang mana kedua-dua tokoh ini adalah beragama Hindu. Beliau juga gemar bersendirian di dalam hutan dan ataupun di tempat yang sunyi untuk beliau bertafakur. Jadi apabila beliau sering bertafakur, pada suatu hari beliau mendakwa dirinya adalah sebagai wakil Tuhan, kerana beliau mendakwa bahawa beliau telah diberi amrit, iaitu minuman yang sedap dan manis oleh Tuhan. Dalam agama Sikh ini juga terdapat 9 guru yang lain yang selain daripada Guru Nanak, yang mana adalah tokoh-tokoh agama bagi agama Sikh, yang mana kesembilan yang lain itu adalah berasal dari Punjab di India pada abad ke-15. Manakala buku suci bagi agama Sikh pula adalah Sri Guru Granth, ataupun nama lainnya adalah Adi Granth Sahib. Terusnya, tempat ibadat bagi agama Sikh dipanggil sebagai Gurdwara, yang mana Gurdwara ini berada di Punjab di India, dan seterusnya menjadikan India ini adalah sebagai tempat suci bagi agama Sikh. Seterusnya 10 guru agama Sikh. Yang pertama adalah Guru Nanak, iaitu pengasas bagi agama Sikh. Yang kedua Guru Angad. Yang ketiga Guru Amardas. Yang keempat Guru Ramdas. Yang kelima Guru Arjun. Yang keenam Guru Hargobind. Yang ketujuh Guru Harrai. Yang ke-8 Guru Har Krishna. Yang ke-9 Guru Tegh Bahadur. Dan yang ke-10 Guru Gobind Singh. Itu adalah antara 10 guru agama bagi agama Sikh. Agama Sikh juga mengamalkan 5K, iaitu yang pertama kesh, yang bermaksud rambut tidak dipotong. Yang kedua adalah kanga, iaitu sikat, yang mana Sikh perlu menyikat segala rambut bulu-bulu di badan. Yang ketiga kara, bermaksud Sikh perlu memakai gelang di tangan kanan. Yang keempat kirpan. Kirpan bermaksud pisau kecil yang tidak begitu tajam. Yang kelima kaca, yang bermaksud seluar dalam pendek. 5K ini adalah benda-benda yang perlu dipakai oleh penganut agama Sikh pada hari suci mereka, iaitu Vaisakhi. Seterusnya kita masuk kepada sejarah munculnya agama Sikh. Agama Sikh merupakan gabungan antara dua agama, iaitu agama Hindu dan juga agama Islam. Pada awalnya ia bertujuan untuk menyatupadukan kedua agama ini, iaitu agama Hindu dan agama Islam. Tujuan ini direalisasikan oleh kumpulan reformis yang diketuai oleh tokoh reformis, iaitu Ramanan dan juga Kabir, yang mana kedua-dua tokoh ini adalah beragama Hindu. Maka dengan itu lahirlah Guru Nanak itu sebagai pengasas agama Sikh. Pada awalnya Guru Nanak ini menentang segala ritual agama dan tidak berniat untuk mewujudkan suatu agama yang baru. Namun beliau berjaya menyatu padukan dua-dua fahaman agama tersebut, iaitu agama Hindu dan agama Islam. Maka muncullah agama Sikh. Seterusnya adalah teologi bagi agama Sikh. Sikh memperkenalkan satu teologi yang baru berdasarkan penyelarasan antara kedua agama tersebut, iaitu agama Islam, iaitu konsep agama Islam adalah monoteisme. Monoteisme adalah bermaksud percaya kepada satu Tuhan, dan gabungan kepada konsep teologi Hindu, agama Hindu, yang mana agama Hindu konsep teologinya adalah panteisme, iaitu percaya kepada satu Tuhan, namun satu Tuhan itu mempunyai penjelmaan yang lain. Contohnya penjelmaan kepada alam sekitar dan juga binatang. Jadi agama Sikh ini penganutnya mempercayai kepada satu Tuhan dan juga mempercayai kepada satu Tuhan yang mempunyai penjelmaan-penjelmaan yang lain. Nama Tuhan bagi agama Sikh ini adalah Nam, yang mana Nam mempunyai dua, iaitu Nirguna dan Sirguna. Nirguna adalah berdasarkan konsep monoteisme, iaitu Nirguna ini adalah mempercayai kepada satu Tuhan, dan yang kedua Sirguna. Sirguna ini mempercayai kepada satu Tuhan yang mempunyai banyak penjelmaan. Sikh mempercayai kedua-dua Tuhan ini, namun hanya menyembah kepada Tuhan Nirguna sahaja. Menurut kefahaman agama Sikh,
Nirguna menghasilkan dua unsur utama, iaitu yang pertama syabada yang bermaksud bunyi abadi dan jod iaitu cahaya, dan terhasilnya sirguna daripada dua unsur tersebut. Jadi tugas sirguna ini adalah untuk mencipta alam semesta dan juga makhluk-makhluk di dalamnya dan memanifestasikan dirinya kepada apa yang diciptanya itu. Jadi itu sirguna itu lebih kepada konsep pentisme, dan nirguna pula lebih kepada konsep monotisme. Jadi itu adalah teologi bagi agama Sikh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang agama yang lain dalam Malaysia, iaitu agama Bahai, atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai Bahai Faith. Okey. Agama Bahai ni dianggap sebagai agama yang termuda dan agama yang baru kerana agama ni muncul pada abad yang ke-19 Masihi, iaitu ataupun dalam tahun 1844 di Iran. Dan pengasas bagi agama Bahai ni adalah Mirza Husin Ali Al-Mazandani, yang mana beliau digelar sebagai Bahaullah, yang bermaksud kemuliaan Tuhan. Kenapa Mirza ni digelar sebagai Bahaullah? Ini disebabkan adalah penganut mereka menganggapi bahawa Mirza ni adalah utusan daripada Allah. Okey. Mirza ni meninggal pada tahun 1892 Masihi. Dan agama Bahai ni merupakan agama lanjutan daripada agama Al-Babiyah, yang mana diasaskan oleh Al-Shirazi. Dan markas utama bagi agama Bahai ni adalah di Haifa, Israel. Dan tema dan ataupun matlamat oleh agama Bahai ni adalah untuk memastikan umat manusia yang satu kaum ni atau satu ras ni untuk bersatu ataupun ada penyatuan antara satu sama lain dalam sesebuah masyarakat. Maknanya tidak ada perbezaan lah dalam suatu kaum tu. Maknanya mereka nak pastikan semua kaum dan ras tu bersatu. Okey. Seterusnya, agama Bahai ni adalah merupakan agama yang ajaran dia meliputi semua agama. Maksudnya agama Islam, agama Kristian, agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, tak kisah Nasrani ke apa ke, dia adalah pecahan. Maknanya semua agama dalam agama-agama dekat dunia ni adalah berada dalam agama ada dalam agama Bahai ni. Jadi semua agama ada dalam satu agama saja, iaitu agama Bahai. Dan agama Bahai ni juga dia banyaklah bersumberkan daripada ajaran Syiah. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kitab yang ada dalam agama Bahai ni. Okey, saya akan terangkan 4 saja. Sebenarnya dia ada banyak kitab. Okey, yang pertama sekali adalah kitab yang paling utama, iaitu kitab Al-Aqdas. Dan mereka mengatakan bahawa kitab ini adalah kitab yang paling suci. Dan kitab ni ditulis oleh Bahaullah sendiri, Mirza tu sendiri. Dan isi kandungan dalam kitab ni adalah berkaitan ajaran-ajaran serta perundangan dan prinsip-prinsip yang perlu ditaati oleh penganut Bahai itu sendirilah. Kitab ni adalah bertujuan untuk membangunkan agama Bahai. Okay, seterusnya kitab Al-Iqan, iaitu kitab kepastian, yang mana ia berkaitan tentang sifat-sifat sesebuah agama dan kaedah-kaedah untuk memenuhi agama Bahai pada masa kini. Pada masa sekarang ni, so ada kaedah-kaedah lah yang ditulis dalam kitab Al-Iqan ni. Dan dia juga menceritakan tentang nabi-nabi dalam agama lain. Contoh macam Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. So dalam kitab ni dia ada ceritakan tentang kenabian. Okey. Seterusnya lembah 7 dan lembah 4. Yang mana, maaf guys,
Okey, seterusnya kitab 7 lembah dan 4 lembah, yang mana kandungan dalam kitab ni berkaitan tentang mistik, dan ia juga ditulis oleh Baha'u'llah sendiri, dan ia juga dipengaruhi dengan mistik dan kesufian. So semua dalam ajaran-ajaran mistik, tak kisahlah pasal kehidupan selepas mati ke apa ke, semua ada dalam kitab ni. Okey, seterusnya kitab perkataan tersembunyi ataupun the hidden words, yang mana kitab ini ditulis oleh Baha'u'llah juga, dan ia mengandungi tentang tema, prinsip, etika, spiritual dan aforism. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada konsep ketuhanan dan kepercayaan. Okey, dan konsep ketuhanan dalam agama Bahai ni monotheism, yang mana dalam bahasa Yunani bermaksud monos ni adalah satu dan theos ni adalah Tuhan, yang mana mereka percaya bahawa Tuhan adalah satu dan Maha Esa, sama seperti agama Islam. Okey, seterusnya agama Bahai ni juga, penganut agama Bahai juga percaya bahawa Tuhan telah mengirim beberapa utusan untuk membimbing manusia, dan mereka juga mempercayai bahawa pengasasnya iaitu Mirza adalah jelmaan daripada Allah SWT. Okey, mereka juga percaya bahawa alam ini bersifat baqa, iaitu kekal, dan juga mereka mempercayai bahawa Nabi Isa itu telah mati disalib. Sedangkan dalam Islam mengatakan bahawa Nabi Isa ni diangkat oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, dan ada seseorang yang menggantikan Nabi Isa semasa pembunuhan daripada orang Yahudi tu. Okey, seterusnya mereka juga sangat mengagumkan kod 19 ni, yang mana kononnya Al-Quran yang mempengaruhi kod tu, dan mereka juga tidak mempercayai mujizat, malaikat, syurga dan neraka. Tetapi mereka mempercayai kehidupan selepas mati. Maknanya kehidupan selepas mati tu bukannya seperti kita ada akhirat, tapi adalah satu alam yang mistik, spiritual lah. Okey, kita akan masuk pada ibadah dan perayaan dalam agama Bahai ni. So, agama Bahai ni dia ada ibadah dia yang tersendiri, iaitu mereka berpuasa selama 19 hari pada bulan Mac. Yang macam kita, kalau umat Islam ada puasa pada bulan Ramadan, tapi mereka ada puasa dia pada bulan Mac, iaitu 19 hari saja. Sebab apa 19? Sebab mereka sangat taksub kepada kod 19 tu. Kemudian mereka juga solat sebanyak 9 rakaat dan dikerjakan selama 3 kali sehari. Tapi kalau dalam Islam, kita hanya kerjakan 5 kali sehari dengan rakaat-rakaat yang tertentulah berdasarkan solat-solat tersebut. Okey, kemudian mereka juga berwuduk dengan air mawar atau dengan bacaan Bismillahil-Athar sebanyak 5 kali. Okey. Dan mereka juga ada tempat beribadah seperti agama-agama lain. Kalau agama Islam ada masjid. Macam mereka ni ada kuil yang memiliki dom. Dom ni dia seperti kubah putih yang kat atas. Okey. Seperti gambar yang saya bulatkan kat sebelah tu. Okey. Dan mereka juga ada kiblat untuk mereka solat, iaitu mereka menghadap Acre, dia satu tempat nama Acre di Palestin, atau sekarang dipanggil Israel lah. Dan perayaan mereka, mereka ada banyak perayaan, tapi di antaranya adalah Ayam Iha dan Kenduri 19 hari, iaitu wajiblah dibuat oleh mereka ni. Dan seterusnya mereka ada perayaan Hari Lahir Sangbab. Sangbab ni adalah okey, kan saya dah bagi tahu sebelum ni bahawa agama Bahai ni adalah lanjutan daripada agama Al-Babiyah, dan Sangbab ni adalah dia punya pengasas daripada agama Al-Babiyah. Jadi orang-orang Bahai ni, agama-agama Bahai ni, dia akan menyambut Hari Lahir Sangbab. Kalau macam Islam, kita sambut Maulidur Rasul. Okey, seterusnya perayaan Nauruz, yang mana perayaan Nauruz ni dilakukan selepas mereka berpuasa 19 hari. Okay, kalau dalam agama Islam,
kita ada Aidilfitri. Maknanya selepas kita puasa bulan Ramadan 30 hari tu, kita akan sambut Aidilfitri. Okey, seterusnya pengangkatan sambab. Kalau dalam agama Islam kita ada Ma'al Hijrah. Okey, dan akhir sekali adalah deklarasi sambab. Okey, akhir sekali kita akan masuk kepada ajaran dan doktrin agama Bahai. Okey, yang pertama adalah penyatuan agama, iaitu international religion, yang mana agama Islam, agama Yahudi, agama Kristian merupakan agama wahyu yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama Bahai ni dia punya tujuan untuk semua agama, maknanya semua agama wahyu tu, tak kisah semua agama, Islam ke, Yahudi ke, Kristian ke, Hindu ke, agar mereka keluar daripada agama mereka dan bersatu menjadi satu agama, iaitu agama Bahai. Dan mereka memfokuskan agar untuk mengelakkan permusuhan dan juga lebih kepada fokus ibadat kepada Tuhan. Bukannya perbalahan seperti yang ada pada zaman sekarang, yang mana sesama mereka ada melakukan perbalahan. Sama macam tema yang kita baca tadi, diorang punya matlamat untuk memastikan ada kesatuan dalam masyarakat dunia ni. Okay, seterusnya kita masuk fahaman serba Tuhan, iaitu Wahdatul Wujud, yang mana mereka mempercayai bahawa ada penyatuan antara makhluk dan Tuhan. Kemudian Rasul, mereka juga membawa ajaran bahawa Rasul itu adalah manifestasi jelmaan daripada Tuhan, yang mana mereka percaya bahawa Rasul-Rasul adalah utusan daripada Tuhan, iaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Benar, mereka adalah utusan daripada Muhammad, tetapi mereka dia mempercayai bahawa tak ada. Okey, kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir diutuskan. Bagi mereka tidak mempercayai itu, dan mereka mempercayai ada Nabi lain, iaitu Mirza tu adalah Nabi yang seterusnya, iaitu mengikut zaman kontemporari dan ni lah. Dan Mirza juga beranggapan bahawa dia adalah jemaah Tuhan yang paling sempurna, lebih sempurna daripada Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Dan dia juga ditugaskan oleh Allah untuk menyatukan manusia. Terusnya, ajaran mengatakan bahawa jihad itu haram, yang mana mereka sangat tidak mempercayai jihad seperti bersenjata. Sedangkan kita sangat, ialah apabila ada agama lain ataupun orang lain cuba melawan ataupun membuat menghina agama kita, jadi kita berhak untuk melawan mereka, memusuhi mereka dengan senjata kalau mereka serang kita dengan senjata. Tapi kalau untuk agama Bahai, dia kata jihad itu haram, dan hanya jihad itu berdasarkan lisan. Yalah, sebab itu dia orang punya ajaran banyak daripada lisan untuk menyatukan seluruh masyarakat dunia. Okey, seterusnya konsep baik dan buruk, yang mana sama juga macam dalam agama Islam, kita ada konsep baik dan buruk. Mereka juga mengajari tentang konsep baik dan buruk, yang mana nafsu dan dorongan seksual tu adalah biasa saja, dan ia perlulah didisiplinkan dengan perkahwinan lah. Tapi mengatakan kalau nafsu dengan dorongan seksual tu tak boleh dikawal, maknanya sebab itu kan jadi konsep yang buruk tu. Jadi setiap manusia dia ada ajaran. Maknanya sebab itulah bahawa Allah ni dia tulis setiap perkara. Maksudnya dia ada tulislah pasal cara untuk makan, cara untuk mandi. Segala ajaran tu ada dalam kitab Al-Iqdas tu. Ajaran-ajaran untuk prinsip-prinsip tu. Jadi penganutnya mesti ikut. Jadi kalau penganut-penganut tu ikut, maka konsep kebaikan tu pasti ada dalam diri mereka. Okay. Seterusnya, tujuan kehidupan. Mereka ni mengajari bahawa kehidupan ni perlulah dalam keseronokan, kegembiraan, dan dan pertumbuhan. Pertumbuhan ni maksudnya asas kemanusiaan lah.
macam mana manusia ni tumbuh, mana berkembang sampailah maksudnya mesti dalam dia orang punya kehidupan tu lah gembira, tak ada yang susah. Sebab itu mereka ada buku tu. Jadi buku tu lah yang akan membimbing mereka, kitab-kitab mereka tu. So walaupun selepas mereka mati, mereka akan sambung, bertumbuh lagi, berkembang lagi dalam dunia spiritual tu lah, seperti yang saya cakap sebentar tadi. Dan dunia spiritual ni lebih besar daripada dunia fizikal sekarang ni. Maksudnya dunia sekarang ni lah, kalau macam sama lah macam kita kata akhirat adalah kekal, dunia ni adalah sementara. Sama je lah, cuma mereka mengatakan bahawa mereka tak ada akhirat, tapi dipanggil spiritual, mana kehidupan selepas mati tu, dan ia lebih besar lah daripada tu. Dan mereka berlaku pertumbuhan juga di situ, mana dia kat dunia pun dia berlaku, dia sambung pula dekat kehidupan dunia spiritual. Kalau kita agama Islam hanya berhenti di dunia, akhirat akan lain. Jadi kesimpulannya, dapatlah kita tengok bahawa agama Bahai ni meliputi semua agama, dan tak peliklah kalau ada kesamaan dalam agama Bahai ni dalam agama Islam, sebabnya mereka mengambil setiap daripada agama Islam, agama Yahudi, agama Kristian, agama Hindu. Okey, kemudian agama Bahai ni juga adalah agama yang baru yang mana kat Malaysia ni, dan agama Bahai ni dia masuk dekat Malaysia pada tahun 1980, yang mana dibawa oleh seorang kaum India ni, orang India ni daripada Mumbai, tapi dia duduk dekat Singapura, yang bernama A.M. Forza, dan isteri dia Shirin Forza. Dan mereka berdua ni selalulah datang ke Malaysia untuk sebarkan agama tu, agama Bahai tu. Dan antara kaum-kaum yang menganuti agama tersebut, agama Bahai tu adalah orang Cina, orang India dan orang Sikh. Tokoh dalam agama Bahai ni adalah Dr. Muhajir juga, yang mana sebenarnya Dr. Muhajir ni dah mula menyebar ke dalam Malaysia ni sebenarnya pada tahun 1958 lagi. Cuma pada tahun 1980 yang oleh orang India tu yang baru tersebar secara meluas. Dan mereka yang si tokoh Dr. Muhajir ni, dia mula sebarkan kepada kaum orang asli. Mereka mendekati orang asli. Dan bermula di Hulu Langat, Selangor. Okey, jadi di sini boleh disimpulkan juga bahawa agama Bahai ni adalah agama yang sesat, dan telah dikeluarkan fatwanya daripada oleh Mufti Kerajaan Negeri Sabah, yang mana setiap apa-apa variasi ke, perbuatan ke, atau yang berkaitan dengan agama Bahai ni adalah haram dan tak boleh, dosa. Jadi orang-orang Islam yang menganuti agama Bahai ni dikira murtad. Akhir sekali, kesimpulannya, mempelajari agama-agama selain daripada agama Islam adalah sangat penting terhadap umat Islam yang juga adalah sebagai seorang pendakwah di muka bumi ini bagi menyebarkan agama yang benar, iaitu agama Allah, agama Islam. Jadi apabila kita telah mempelajari dan memahami konsep teologi bagi agama-agama lain, maka dengan itu sudah tentu kita sebagai pendakwah boleh mengeluarkan hujah yang baik, dan insya-Allah boleh menukar cara pemikiran orang yang bukan Islam ini dalam konsep ketahanan. Jadi itu sahaja daripada kami berkaitan dengan agama-agama lain di Malaysia. Sekian, terima kasih.